Baik, kembali dalam cerita di Sebalik Berita. Kalau di segmen pertama tadi saya bersama dengan Ridaudin Daud yang mana berkongsi secara keseluruhannya tinjauan dan juga pemerhatian yang beliau lakukan untuk melihat kepada pematuhan SOP Tai Pusam. Baik, untuk waktu ini di segmen kedua ini, kalau diikutkan pada hari Isnin ataupun pada semalam yang mana Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamruddin Tun Hussein memaklumkan kerajaan akan memaklumkan dalam tempoh 2-3 minggu ni akan memaklumkan di mana sebenarnya kedudukan dan juga ke arah peralihan fasa endemik. Tapi sebelum kita nak bercakap tentang menuju ke fasa endemik itu, satu perkara yang perlu kita beri tumpuan iaitu bagaimana dan juga apakah sudahkah kita bersedia untuk menuju ke endemik jika mana situasi yang akan berlaku itu nanti lebih teruk ataupun lebih buruk. Jadi pada waktu ini saya nak bersama dengan Prof Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junin. Prof Datuk adalah pakar perubatan kesihatan awam. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kalau boleh saya bacakan sedikit artikel yang kami petik daripada WEF iaitu Forum Ekonomi Dunia 2022 yang mana tajuk artikel ini kami petik daripada forum itu iaitu Omicron tidak akan jadi varian terakhir, dunia perlu bersedia dengan keadaan yang buruk, yang mana ini ditegaskan oleh pakar penyakit berjangkit iaitu Prof. Annelies pada sesi Forum Ekonomi Dunia WEF 2022 yang mana tajuknya COVID-19 What's Next, yang mana Prof itu turut memberi amaran kepada seluruh dunia agar bersedia dengan situasi yang lebih buruk, termasuklah kombinasi varian yang memiliki kebolehjangkitan yang tinggi. Mungkin pada waktu ini Prof, sebelum kita bercakap tentang soal menuju kepada peralihan fasa pandemik kepada fasa endemik, soalnya jika mana kita sudah memasuki fasa endemik nanti, tetapi pada waktu itu keadaan dan juga situasi yang berlaku adalah lebih teruk daripada apa yang berlaku sekarang, adakah kita sudah bersedia, Prof? Ya, kalau kita lihat daripada pengalaman kita menangani beberapa pandemik dan juga epidemik yang berlaku seperti SARS dan sebagainya, Spanish flu yang dahulu, apa yang kita dapat lihat adalah memang virus ini akan sentiasa melakukan mutasi kerana virus ini akan cuba mengadaptasikan situasi supaya virus ini dapat hidup di dalam manusia. Jadi varian akan terus berubah di masa semasa. Misalnya kalau kita lihat dari segi penyakit flu ataupun influenza, sekurang-kurangnya kita mempunyai 6 atau 7 varian yang berubah-ubah daripada tahun ke tahun. Malahan juga ia berubah dari segi frekuensi dan juga bilangan ataupun peratusan komponen daripada varian-varian yang lain ini mengikut. Misalnya di hemisfera utara berbeza dengan hemisfera selatan dan sebagainya, dan juga mengikut musim. Jadi saya jangkakan bahawa ini akan terus berlaku dalam COVID-19, virus COVID-19 ini, dan memang kita perlu melihat dengan terperinci dan sentiasa melakukan pemantauan supaya kita tahu apakah status varian-varian yang baru ini, apakah ia lebih infektif ataupun apakah ianya lebih parah dari segi kesannya dibandingkan dengan varian Omicron yang ada sekarang. Jadi kita tidak ada pilihan. Ini merupakan satu natural development, natural history daripada virus tadi, dan negara harus bersedia, dunia harus bersedia untuk hidup dengan varian-varian yang berbeza pada masa hadapan. Prof tadi menyebut tentang melihat kepada perkembangan semasa berkaitan dengan varian baru termasuklah Omicron. Kalau ada pandangan dan juga melihat kepada beberapa pendapat yang mana mengatakan tentang bagaimana Omicron ini boleh jadi ataupun berpotensi untuk disifatkan sebagai COVID-19 endgame. Tetapi mungkin pada waktu ini bagaimana Prof melihat kepada potensi ataupun apa yang boleh kita faham tentang situasi apa jalan akhir untuk pandemik COVID-19 ini, Prof? Ya. Kalau kita nak katakan ini merupakan satu endgame, mungkin seperti mana yang pakar-pakar lain katakan, mungkin terlalu awal untuk kita menuju ke arah itu, kerana banyak lagi perubahan-perubahan yang kita akan lihat, terutama sekali apabila kita mempunyai negara-negara di dunia yang mempunyai tahap ekonomi yang berbeza. Jadi bagi negara-negara seperti di Afrika, di Amerika Selatan yang mana tahap perkembangannya jauh lebih rendah, mereka mungkin
masih lagi bergelut dengan fasa awal daripada COVID-19 pandemik ini kerana mereka tidak mempunyai akses kepada vaksin. Namun negara-negara yang maju dan juga negara-negara seperti negara kita yang mempunyai sistem kesihatan yang agak lebih baik daripada negara-negara lain, mungkin kita lebih mempunyai keupayaan untuk membuat persediaan lebih awal daripada untuk melihat dan menangani COVID-19 ini pada masa depan. Untuk dikatakan endgame, ini kita kena lihat dengan lebih terperinci dan mungkin agak terlalu awal untuk kita memikirkan perkara itu pada masa sekarang. Yang penting adalah kita menggembing semua tenaga untuk mengawal varian Omicron dan juga varian-varian lain daripada COVID-19 ini daripada menyebabkan situasi yang tidak senang di kalangan masyarakat dan juga menyebabkan kematian kepada mereka yang mempunyai kadar risiko yang atau mempunyai faktor-faktor risiko yang tinggi. Prof, kalau boleh saya nak beralih kepada apa yang dimaklumkan oleh Menteri Kanan Pertahanan semalam, iaitu pada Isnin, yang mana memaklumkan kerajaan akan memaklumkan kepada semua berkaitan dengan peralihan kepada fasa pandemik kepada fasa endemik dalam tempoh 2 atau 3 minggu lagi. Soalnya pada ketika ini, adakah kita sebenarnya sudah bersedia daripada sudut cara kita berfikir, cara kita bertindak apabila kita sudah memasuki fasa endemik ini? Adakah sebenarnya kita, rakyat Malaysia, sudah bersedia untuk hidup bersama dengan COVID-19? Ya, bagi pakar-pakar kesihatan, pakar-pakar epidemiologi dan sebagainya, pada masa sekarang kita lihat peningkatan spike cases disebabkan oleh peningkatan dalam kes yang tiba-tiba meningkat disebabkan oleh Omicron ini dengan tahap infektiviti tinggi tetapi keparahan yang agak lebih rendah akan menyebabkan kes ini akan menurun secara berperingkat pada masa yang terdekat ini. Jadi walaupun sekarang ini kes meningkat begitu tinggi sehingga akan ada negara yang mencapai lebih 1 juta kes sehari seperti di Amerika Syarikat, kes ini diangka akan menurun. Maka apabila kes menurun, maka kita tidak mempunyai pilihan yang lain. Kita harus bersedia untuk menuju ke arah fasa endemik disebabkan oleh kesan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19, juga tindakan yang dilakukan ini memberikan efek yang amat besar dalam ekonomi. Jadi negara-negara dunia pada masa sekarang ini tahun yang ketiga mungkin tidak lagi boleh bertahan kalau kita masih lagi mengendalikan kes menggunakan pendekatan yang sama tetapi tidak menyiapkan diri dan juga tidak menyiapkan negara untuk menuju ke arah fasa endemik yang mana ini akan memberikan lebih banyak kelonggaran dari segi aktiviti ekonomi dan juga daripada aktiviti sosial masyarakat yang mana ini amat penting sekali. Dan pada masa yang sama apabila kita beralih kepada fasa endemik, sistem kesihatan kita harus kita perbaiki supaya kita dapat mengadaptasi dengan bilangan kes yang akan sentiasa ada di dalam masyarakat. Prof, bagaimana boleh digambarkan situasi dalam fasa endemik itu nanti selain pada melihat kepada kemungkinan kelonggaran akan dibenarkan melihat kepada sektor sosial dan juga ekonomi, mungkin melihat kepada sektor kesihatan itu sendiri, ada yang risau dan juga bimbang adakah nanti akan ada lebih banyak gesaan ataupun saranan untuk ambil dos penggalak mungkin selepas ni dos keempat ataupun selanjutnya. Mungkin pada waktu ini melihat kepada kebimbangan orang ramai dan juga mungkin kurang faham berkaitan dengan pentingnya ambil segera dos penggalak pada waktu ini dan juga pada menuju fasa endemik nanti. Ya, apabila kita menuju ke fasa endemik, pengambilan dos penggalak atau dos booster ini amat penting sekali kerana kita tahu ini dapat memberikan kesan yang positif bagi mengurangkan risiko terutama sekali bagi mereka-mereka yang punya risiko yang tinggi. Ini perlu dilakukan dan pada pendapat saya mungkin kalau lihat pengalaman daripada penyakit-penyakit disebabkan oleh virus-virus yang lain, mungkin kita akan perlu mengambil dos penggalak ini secara berkala, mungkin setahun sekali atau bukanlah setiap bulan seperti mana yang dibincangkan dulu, ada dikatakan oleh setiap dos penggalak ini akan perlu kita ambil secara berkala dan mungkin pada masa yang sama persediaan-persediaan yang lain dalam sistem kesihatan misalnya menyiapkan sistem surveillance yang lebih baik, menyediakan fasilitas kesihatan yang lebih sesuai untuk menangani kes-kes yang mendapat kesan daripada
COVID-19 ini perlu kita laksanakan. Tetapi langkah utama adalah menyediakan akses kepada vaksin dos penggalak. Ini merupakan satu perkara yang penting dan harus diteruskan semasa fasa endemik apabila kita berada apabila kita sampai masuk ke arah fasa tersebut. Prof, mungkin dalam yang terakhir sekali dalam 1 atau 2 minit akhir ini, mungkin Prof boleh kongsikan bagaimana ataupun apa caranya untuk meyakinkan orang ramai untuk ambil segera dos penggalak kerana kebimbangan timbul apabila ada yang merasakan dan juga mengatakan berbeza sekali pengalaman mereka untuk dos penggalak berbanding dengan pengambilan dos pertama dengan dos kedua sebelumnya. Mungkin pada waktu ini bagaimana boleh yakinkan orang ramai untuk segera ambil dos penggalak ini? Ya, saya rasa maklumat-maklumat yang dibentangkan atau diberikan oleh pihak tertentu di dalam sosial media dan sebagainya memberikan pandangan seolah macam dos ketiga ini merupakan dos yang berbahaya. Ini tidak benar sebenarnya. Kalau kita lihat banyak daripada kes-kes disebabkan oleh kesan sampingan daripada vaksin sama ada mRNA ataupun vaksin-vaksin yang lain adalah jauh lebih rendah kalau kita bandingkan dengan manfaat daripada mengambil vaksin tadi bagi mencegah daripada mendapat COVID-19. Kalau kita lihat banyak yang mempersoalkan tentang kesan myocarditis yang mana ada inflamasi kepada jantung dan juga pelitup ataupun membran daripada jantung tadi, perikarditis. Ini amat jarang berlaku disebabkan oleh vaksin. Apa yang berlaku kalau sekiranya seorang itu mendapat COVID-19, peluang dia untuk mendapat myocarditis adalah daripada 80-90 kali ganda dibandingkan dengan apabila seseorang itu mengambil vaksin. Jadi apabila kita bandingkan antara kemanfaat dengan keburukan daripada vaksin itu jauh manfaatnya lebih tinggi. Jadi saya rasa kita harus meyakinkan rakyat supaya terus mengambil dos penggalak ini dan mendapatkan pandangan dan juga informasi yang lebih jelas dan juga yang betul daripada pihak berwajib seperti Kementerian Kesihatan dan juga pakar-pakar tertentu. Kebanyakan daripada informasi atau maklumat yang diberikan dalam sosial media dan sebagainya itu harus kita selidiki, tetapi tidak harus kita ambil dan percaya dengan bulat-bulat kerana banyaknya tidak benar dan keadaan kesan sampingan disebabkan oleh dos ini sama saja daripada dos-dos yang lain, kesannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan apabila seorang itu mendapat COVID-19, infeksi COVID-19. Okey, baik. Terima kasih Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junaid. Syed Junaid, Prof. Dato' adalah pakar perubatan kesihatan awam yang mana berkongsi pandangan melihat kepada menjelang pengumuman ataupun keputusan yang akan dibuat oleh kerajaan menuju kepada fasa endemik dan melihat kepada situasi jika keadaan dan juga situasinya lebih buruk daripada apa yang dijangkakan. Baik, saya kira itu sahaja untuk waktu ini cerita di Surat Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.